Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan jurnal am, bagaimana kita nak membuat jurnal am melalui dokumen yang diberi. Kita lihat pada buku teks tingkatan 4 iaitu tajuk modul 4, buku catatan pertama pada muka surat 100. Ini berkaitan dengan cara untuk kita merekod urus niaga daripada dokumen yang diberikan. So, untuk yang pertama, ini adalah tajuk berkenaan dengan catatan pertama, iaitu catatan pembukaan. Okey, bagi catatan pembukaan, so apa yang kita kena buat, kita kena lihat pada memo yang telah diberikan ini. So, ini adalah memo yang berkaitan dengan bahagian awal bulan, iaitu awal bulan ni kita ada bisnes yang nak kita langsungkan, bisnes yang nak kita jalankan. So di sini kalau kita lihat telah diberikan baki-baki, jadi nilai dekat dalam ni semua adalah nilai baki. Jadi apa yang kita perlu buat, kita akan memindahkan semua baki-baki ni ke dalam jurnal am. Sebelum itu kita kenal pasti dulu antara semua ni yang mana satu aset, yang mana satu liability dan yang mana satu equity pemilik. Jadi kita mesti ada 3 item ni, asset, liability dan juga equity. So caranya untuk yang pertama ini, inventory adalah asset, tunai di tangan iaitu tunai adalah asset, tunai di bank adalah bank juga merupakan asset. Okey, bagi akaun belum bayar iaitu perniagaan Maisara, ini adalah liability dan akhir sekali kita ada modal iaitu equity. So angka-angka ini semua kita akan masukkan ke dalam jurnal am. Okey, di sini diberikan contoh jawapan dia. Kita isikan dulu yang pertama. Sebelah atas ni mesti kita masukkan semua yang aset dahulu. Kita akan masukkan satu persatu nilai yang sama pada soalan dan diikuti dengan liability. Okay, kita akan jarakkan di hadapan ni sebab ni adalah kredit dan akhir sekali barulah kita letak modal iaitu equity. Jangan lupa kita akan masukkan keterangan di dalam jurnal am. Okay, disebabkan nilai di sini nilai yang kita tak dapat lihat jumlah dia. Jadi kita tak tahu sama ada dia sama, seimbang ataupun tidak. Maka kita kena buat imbangan dahulu. So kita akan buat pengiraan. Di sebelah debit kita akan dapat 17850. Manakala di sebelah kredit kita akan dapat 17850 juga. Maka jurnal am kita bagi catatan permulaan, catatan pembukaan kita akan menjadi seimbang dan sama. Barulah selesai bahagian catatan pembukaan ni. Seterusnya, pada muka surat 101, kita ada dokumen lain yang diberikan. So, ini adalah contoh bagi belian aset bukan semasa. Okay, bukan barang niaga tapi aset bukan semasa. So, kita tahu bahawa soalan kita ni, kedai permainan Alisha adalah kita punya kedai. Okay, kita adalah pekerja ataupun tuan kedai iaitu kedai permainan Alisha yang menjual permainan. Tetapi pada soalan ini kita diberikan invoice dan kita lihat apa yang ada kat dalam ni bukannya barang niaga kita. Kita permainan Alisha, jadi kita akan jual permainan. Tapi dekat dalam ni ceritanya tentang rak pameran, meja kaunter. So ini bukannya barang niaga kita, okey? Bukan barang niaga. Kalau bukan barang niaga, apa benda ni? Okey, bukan barang niaga. Kalau dia bukan barang niaga, kita tak boleh tulis sebagai jualan atau pembelian. Okey, kita lihat dulu apa benda yang dibeli ni adalah rak pameran dan meja kaunter. Rak pameran dan meja kaunter ni adalah merupakan perabot yang kita akan masukkan ke dalam perniagaan kita, ke dalam kedai kita. Jadi, kita lihat nama kita berada di sebelah bawah. Bila nama kita berada kat bawah, maknanya kita beli. Tapi, kita beli perabot. Jadi yang terlibat di sini adalah
akaun perabot dan disebabkan ini adalah invoice, maksudnya dia adalah hutang. Okey, kalau dia invoice, dia adalah secara hutang, tak bayar. Okey, jadi kita beli perabot ni kita tak bayar. Bila kita tak bayar, kita kena tulis nama kedai. So perabot kita akan bertambah dan hutang kita dengan akaun belum bayar iaitu kedai perabot Yap Sing ni pun akan bertambah hutangnya. So cara kita masukkan, okey, kita akan letakkan yang debit dulu di sebelah atas. Memandangkan perabot ni adalah aset. Okey, aset kalau bertambah, dia akan letak di sebelah debit. Okey, aset bertambah, kita akan letak di sebelah debit. Dan hutang kita, ini adalah liability. Okey, bila dia bertambah liability, kita akan letak di sebelah kredit. Okey, bila dia bertambah, dia akan letak di sebelah kredit. Kenapa? Sebab inilah hukum asas. Okay, saya lukiskan dekat sini. So, pelajar kena ingat asset, liability, equity. Okay, sebahagian sebelah atas ini adalah asset. Maka, apabila asset bertambah, kita akan letakkan di sebelah debit. Apabila asset berkurang, kita akan letakkan di sebelah kredit. Okay, antara liability dengan equity, dia berada di sebelah bawah. So, apabila liability ataupun equity bertambah, kita akan letakkan di sebelah kredit. Apabila berkurang, kita akan letakkan di sebelah debit. Hukum dia terbalik. Okey, antara sebelah atas ni, okey, dengan yang sebelah bawah ni, hukum dia terbalik. Kalau yang aset ni bertambah, debit. Tapi kalau liability bertambah, kredit. Hukum dia terbalik. Okey, so kita akan masukkan perabot bertambah, memandangkan perabot ni adalah aset. Jadi aset bertambah, kita akan letakkan di sebelah debit. So yang debit ni kita akan letak dekat atas dulu. Yang kredit adalah liability kita bertambah. So ABB kita bertambah, kita akan letakkan di sebelah kredit. So make sure kita akan jarakkan yang depan ni. Okay, nilainya kita akan letak satu debit dan satu kredit. Dan jangan lupa isi keterangan. So keterangan sini penting Keterangan kita kena lengkapkan. Okay, berbanding kita lihat journal arm yang ini dengan journal arm yang catatan pembukaan tadi. Okay, apa beza dia? Sini ada jumlah. Nilai di sini ada jumlah. Tapi nilai di sini tiada jumlah. Okay, kenapa tiada jumlah? Kalau kita lihat soalan ni, kita dah nampak terus angka dia. 1386, ini 1386. Memang kita dah nampak dah dia memang seimbang. So, kalau kita tak letak nilai jumlah pun, tak ada masalah. So, tak perlu letak pun tak apa. Kita boleh jimatkan masa menjawab soalan berkaitan dengan journal arm. Next, kita ada muka surat 102 di mana kita dapat invoice sekali lagi. Okey, tapi kali ni kita lihat masih lagi berkaitan dengan rak pameran. Sedangkan nama kedai kita adalah Kedai Permainan Alisha dan kita sepatutnya barang niaga kita adalah permainan. Tetapi dalam cerita ini adalah rak pameran. Bila dia rak pameran, dia bukan barang niaga, tapi dia adalah perabot. Okey, tengok. Nama kita berada dekat atas. Bila nama kita berada di atas, maksudnya kita jual. Okey, maknanya kita jual perabot. Iaitu rak pameran yang lama ni lah. Okey, kita dah tak nak pakai. Mungkin dah rosak ke apa. Kita jual lah sebagai second hand. Dapatlah harga 648. Contohnya seperti ini. So, bila kita jual, perabot akan berkurang. Okey, perabot akan berkurang. Dan kita jual kepada siapa? Kepada kedai buku Wan Cik Ros. Okay, kita jual kepada dia. Bila kita jual kepada dia, maksudnya menggunakan invoice pula, jadi kita hutang. So, bila kita hutang, kita akan letakkan terus nama kedai tersebut. Iaitu Kedai Buku Wan Cik Ros. Hutang kedai buku Wan Cik Ros kepada kita pun bertambah sebab dia beli daripada kita tapi dia tak bayar.
So perabot ni adalah aset. Kedai buku Wan Cik Ros ni adalah akaun belum terima, juga merupakan aset. Jadi kita akan letakkan yang debit dulu dekat atas. So bila kedai buku Wan Cik Ros ni bertambah, sebab dia adalah aset, kita akan letakkan dia di sebelah debit. Dan perabot kita jual. Bila kita jual, dia berkurang. So bila berkurang, kita akan letakkan dia di sebelah kredit. So hukum Jurnal Am, pastikan yang debit kita tulis dulu di atas. Barulah kita susun yang kredit di sebelah bawah dan kita akan jarakkan depan ni. Okey, masukkan angka. Dan jangan lupa keterangan perlulah kita lengkapkan. Seterusnya, kita ada dapat lihat di sini ada memo. Bila memo, kita baca cerita dia. Pemilik. Kitalah pemilik. Pemilik mengambil barang permainan bernilai 450 untuk kegunaan peribadi. Bila dia kata kegunaan peribadi, tak kisahlah untuk siapa. Selagi dia kata peribadi, personal use, maka kita akan kaitkan dia dengan ambilan. Di sini yang dia ambil adalah barang permainan. Memandangkan kedai kita adalah kedai permainan Aisyah dan barang ini adalah barang niaga, maka kita akan letakkan sebagai belian. Belian berkurang dan ambilan bertambah. Jadi kita akan masukkan ke dalam Jurnal Am. Ambilan akan jadi debit sebab dia bertambah. Maka belian pula akan berkurang. Jadi kita akan letakkan belian di sebelah kredit. Jangan lupa jarakkan depan ni. Dan kita akan tuliskan keterangan dia, ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Jadi selesai bahagian Jurnal Am berkaitan dengan ambilan barang niaga. Seterusnya, kita ada ambil barang lagi sekali. Kita lihat memo. Keterangan dia mengambil rak pameran untuk kegunaan peribadi. Bila dia cakap peribadi dekat sini, kita akan kaitkan dengan ambilan. So ambilan kita bertambah. Dia ambil apa? Rak pameran. So kedai kita adalah permainan Alisha. Kita menjual permainan. Tapi sebab ini adalah berkaitan dengan rak pameran ini adalah perabot, bukan barang niaga. Kalau barang niaga dia akan jadi belian. Dia perabot. Jadi perabot kita pun akan berkurang. So kita akan masukkan ke dalam Jurnal Am. Yang debit kita akan letak kat sebelah atas dulu sebab dia bertambah. Kemudian perabot dia berkurang. Jadi kita akan letakkan di sebelah kredit. So satu debit, satu kredit. Dan kita akan letakkan keterangan dia ambilan perabot untuk kegunaan peribadi. So kita lihat dekat sini, kita ada modal tambahan yang dikatakan memo yang dibagikan, yang diberi. So memo di sini, kedai permainan Aisyah, kedai kita jual permainan kan. Tapi keterangan kat sini dia kata membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. So apa-apa yang dia kata membawa masuk ke dalam perniagaan, jadi modal akan bertambah. Modal ni adalah equity ya. Bila equity bertambah, dia akan kredit. Apa yang dia bawa masuk? Kenderaan. So kita akan kaitkan dengan kenderaan. So kenderaan sendiri kita letak dalam kedai. Jadi kenderaan kedai bertambah. Cara masukkan. Debit kenderaan, kredit modal. So yang debit pastikan berada di atas dan modal kita akan letakkan berada di bawah. Masukkan angka dia, debit kredit, dan kita akan tulis sebagai keterangan dia membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Ada satu lagi yang saya kena terangkan sebab dia tak ada ditunjukkan di dalam buku teks. Lain-lain. Kenapa dia lain-lain? Sebab dia tak ada dalam buku teks. Jadi dia jadi kebat lah sebab kita kena berfikir.
Pada buku teks telah dimaklumkan ambil barang niaga untuk kegunaan peribadi ataupun kegunaan sendiri. Bila kita ambil barang niaga untuk kegunaan sendiri ataupun peribadi, barang niaga ini akan keluar. So barang ini disebut sebagai belian. Belian akan tolak. Jadi kita akan letakkan belian di sebelah kredit. Untuk kegunaan sendiri maksudnya ambilan. Jadi ambilan akan bertambah. Kita akan letakkan di sebelah debit. Harga dia berapa kita masuklah. Okay. Ini contoh nak membuat journal am. Okay. Yang debit akan berada di atas. Yang kredit akan berada di bawah tapi dia ada jarak sedikit. Apa beza kalau dia ambil barang untuk promosi? Okey, bila dia ambil barang niaga, masih lagi kekal sebagai belian. So, belian akan berkurang. Kita akan letakkan di sebelah kredit. Tulis belian. Berapa ringgit. Promosi, dia akan kekal sebagai promosi. So, kita tulis debit promosi. Bagaimana pula kalau dia ambil barang untuk derma? Okey, bila dia cakap ambil barang niaga untuk derma, jadi belian akan tolak. Kekalkan belian ini di sebelah kredit. Sebab dia kata sebagai derma, jadi kekalkan derma. Dan kita akan letakkan derma di sebelah debit sebab derma bertambah. Akaun derma bertambah, belian berkurang. Cara dia seperti ini. Kita masukkanlah angka dia. Debit dan kredit. Yang kredit berada di bawah dan kita kena jarakkan. Okey, kita lihat contoh yang lain. Kalaulah dia sebut mengambil perabot. Okey, bukan barang niaga tapi perabot. Jadi perabot akan berkurang. So kita kekalkan nama dia. Kita akan tulis perabot di sebelah kredit. Untuk kegunaan sendiri adalah ambilan. Jadi kita akan tulis ambilan bertambah di sebelah debit. Okey, masukkan nilai dia, debit dan kredit. Dan akhir sekali, kalau kita katakan mengambil perabot untuk derma. Okey, kekalkan perabot ni, dia berkurang. So, kita akan letakkan di sebelah kredit. Dan derma akan kekal sebagai derma. Kita akan letakkan di sebelah debit. Seperti ini. Cuma kalau dia perabot lah, kamu tulis perabot. Kalau dia kenderaan, awak akan tulis kenderaan. Okey, jadi saya harap pelajar faham dan jelas cara untuk membuat dokumen kepada jurnal am. Okey, itu saja dari saya. Bye-bye.